المشكلات، اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح فافتح لنا، وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، إنك على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya kita dipertemukan lagi, dihimpunkan kita lagi di dalam taman syurga, di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Diharapkan hadirin hadirat, para muhibbin sekalian, para pencinta majlis ilmu sekalian, di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan antum semua sihat walafiat, zahir batin, rohani jasmani. InsyaAllah mari sama-sama kita perbetulkan qasad serta niat kita berada di dalam majlis ilmu serta menjaga adab kita zahir dan batin. Mudah-mudahan dengan demikian Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah sambungan kita Munyatul Musalli. Muka apa? Tiga. Kita Rumi itu 23. Rumi 23. Wassalam. 23 peringkat. Maka sebenarnya atas peringkat pertama atas. Muka surat 23 kitab batuk minta maaf. Lain tak apa clear. Ke surat 23 perenggan atas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin. Kata musannif, maka sebenarlah bahawa adalah ia, yakni sembahyang, tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin, yakni orang-orang yang mengenal Allah. Arifin, orang yang kenal Tuhan, orang yang kenal Tuhan, orang yang kenal dirinya, yang tahu hakikat dirinya dan mengenal Allah Ta'ala. Bukan sekadar mengetahui nama-nama Allah, bahkan dia mengetahui, memahami dan meyakini tentang segala sifat-sifat Allah Ta'ala, yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang harus bagi Allah. Dan daripada pengenalan tersebut, orang-orang yang mengenal, memahami Allah Ta'ala tadi, bukan sekadar nama, tetapi sifat-sifat Allah Ta'ala itu dia faham satu persatu. Daripada mana tu nak dapat ilmu mengenal Allah Ta'ala? Daripada mana? Apa hukum mengenal Allah? Hukumnya wajib.
dah macam mana cara nak kenal Allah Ta'ala. Kita mesti tahu mengenal Allah ni fardu ain. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, wajib mengenal Allah. Kata Imam Ghazali, siapa tak kenal Allah, amalnya Allah tak terima. Siapa tak kenal Allah, amalnya Allah tak terima. Jadi mengenal Allah Ta'ala itu hukumnya wajib. Dari mana tu nak kenal Tuhan tu? Dari mana nak mengenal Allah tu? Daripada ilmu lah. Ilmu apa? Ilmu usuluddin. Ilmu apa? Usuluddin. Ilmu sifat 20. Dah ngaji ke belum? Ngaji tak apa. Kalau belum ngaji, wajib ngaji. Ilmu sifat 20 tak mengaji, dosa. Wajib ngaji ilmu sifat 20 tu. Sebab itu yang dimaksudkan dengan jalan untuk mengenal Allah Ta'ala. Surau ni ada pengajian sifat 20? Ada? Anda tak tahu. Ngaji, yang tak ngaji sifat 20 wajib. Sebab situ nak kenal Tuhan. Nak mengenal sifat-sifat yang layak, yang tak layak, yang harus dengan Allah, dengan ilmu sifat 20. Fardu ain tu bukan fardu kifayah. Ilmu sifat 20 tu bukan harus, bukan sunat, wajib. Apa maksud wajib? Tak buat berdosa, tak ngaji berdosa. Di sisi akidah kita ahli sunnah wal jamaah, wajib ngaji sifat 20. Jadi orang yang mengenal Allah Ta'ala tadi asalnya daripada ilmu lah. Ilmu mengenal Allah Ta'ala yang dimaksudkan dengan ilmu akidah, ilmu sifat 20 tu. Jadi daripada pengenalan di situ, mereka memahami, mereka mengerti, mereka meyakini, sehingga daripada pengenalan diri mereka terhadap Allah Ta'ala itu menjadikan mereka hamba-hamba yang takut kepada Allah. Takut terhadap Allah tu kenapa? Kerana kenal Allah Ta'ala. Kalau kita tak kenal Allah, macam mana nak takut kepada Allah? Barangkali takut palsu. Takut yang palsu, takut di lidah. Takut di lidah tak boleh mengubah kita kepada yang lebih dekat dengan Allah. Takut yang boleh mengubah kita daripada jauh jadi dekat dengan Tuhan ni, takut yang terbit dari dalam hati. Faedah daripada ilmu mengenal Allah Ta'ala tadi. Kita buat perbandingan. Kalau contohnya bukan perbandingan di sini makna nak menyamakan Allah, bukan. Nak buat contoh, nak dekatkan faham. Kenapa mesti kenal Allah Ta'ala, kenal sifat-sifat dia. Contohnya harimau, contohnya. Kalau sekadar kita mengetahui nama harimau, berpuluh tahun kita dengar nama harimau. Tapi tuan dia kita tak tahu bagaimana. Sifat harimau tadi kita tak tahu bagaimana sifat ni, yang kita tahu nama. Ada tak rasa risau, bimbang, gerun kalau bertemu dengan dia? Tak ada rasa gerun kalau sekadar nama. Tapi bagi orang yang mengenal sifat harimau tadi, bagaimana zat dia, sifat-sifat yang ada pada zat harimau tadi itu, diri harimau tu macam mana sifat dia, perangainya macam mana, sifatnya macam mana, keberaniannya macam mana, garangnya macam mana, buasnya macam mana. Daripada situlah timbul rasa risau. Kalau nak masuk hutan, jumpa tapak dia, balik. Balik. Kenapa balik tu? Tengok kesan tapak je. Kenapa balik? Sebab apa? Saja nak balik?
Takut. Sebab apa takut? Dah kenal siapa punya dah kenal siapa punya tapak. Nampak tak? Jadi mengenal tu tadi boleh memberi kesan takut, risau, bimbang. Begitulah orang yang mengenal Allah. Kadang sekadar dengar nama Allah, taknya timbul rasa risau dalam hati kita. Tak ada timbul rasa dalam hati kita rasa bimbang kalau disoal nanti oleh Allah, ditanya oleh Allah dan sebagainya. Kalau sekadar mengenal ataupun mengetahui nama. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, nak mengenal Allah Ta'ala tu, nak menimbulkan rasa taqwa dalam hati, takut kepada Allah, mesti kenal dia. Bukan mesti tahu nama dia, kenal dia tu. Daripada kenal itulah jadi takut kepada Allah. Daripada takut gerun malu itulah jadi hamba yang taat kepada Allah. Zahirnya taat, batinnya pun taat. Sebab dikenal dah Tuhan ni, Allah ni. Contoh dia mengenal Allah Ta'ala, memahami dan beriman yang Allah Ta'ala ni memiliki ilmu yang sangat-sangat maha sempurna, sehingga apa yang terlintas di dalam hati kita diketahui oleh Allah, buruk ataupun baik. Sangkaan-sangkaan kita dalam hati, sangkaan baik, sangkaan jahat, niat baik, niat jahat, azam nak buat baik, azam nak buat jahat, semuanya itu tidak boleh terlepas daripada ilmu Allah. Maka dia takut. Allah tahu daripada hatinya ada perkara yang dibenci, yang dilarang oleh Allah. Maka dia tak berani nak simpan walaupun dalam hati dia. Nampak tak tu? Kesan daripada mengenal Allah. Tak berani simpan benda ni. Sekecil apa pun sifat mazmumah diketahui oleh Allah. Setiap apa yang diketahui oleh Allah pasti dibalas oleh Allah. Andai Allah tahu daripada kita perkara jahat, maka ada balasan jahat untuk diri kita. Andai ada daripada kita benda baik yang diketahui oleh Allah, insya-Allah ada balasan baik. Jadi orang yang mengenal Allah Ta'ala ni, dia duduk mana pun, khalayak ramai, duduk seorang diri, dia kaya, dia miskin, dia sihat, dia sakit, tetap takut kepada Allah, tetap taat kepada Allah, tak peduli laki perempuan. Sebab itulah mengenal Allah Ta'ala itu hukumnya wajib. Maka ni yang sebut arifin tadi tu. Jadi orang-orang yang arifin, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, bukan macam kita ni. Kita ni walaupun contoh kita dah ngaji sifat 20, dah faham, dah pandai, kalau dibuat ujian dapat jawab semua 100% betul ilmu usuluddin, tapi tak dapat kita nak menyerapkan lagi dalam diri kita. Masih kita berseronok, bersenang-senang, buat dosa, buat maksiat zahir batin, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut, tak nak taubat kepada Allah. Tak masuk lagi dalam erti kata orang arifin, orang mengenal Allah. Walaupun kalau orang tanya apa sifat yang wajib, yang harus, yang mustahil, kita boleh jawab satu persatu. Sebab kita dah mengaji. Contohnya dah ngaji sifat 20, dah pandai, dah faham dah. Ambil periksa, lulus dah peperiksaan usuluddin. Ujian lisannya, ujian bertulisnya, semua betul dapat jawab. Tapi tak ada memberi kesan, bermakna kita tak dapat ambil faedah daripada apa yang kita dah faham tentang Allah. Tetap seronok lagi mengumpat, memfitnah, berdengki, berdendam, ujub, cinta dunia dan sebagainya. Itu tak masuk lagi dalam erti kata orang yang mengenal Allah. Ni yang dalam kitab ni. Maka sebenarlah bahawa adalah ia sembahyang
tempat sejuk mata hati hamba yang mengenal Allah. Kenapa kita solat jadi serabut? Kenapa kita dalam solat jadi serabut? Luar solat serabut, dalam solat serabut. Tak sejuk pun mata hati kita. Apa maksud sejuk mata hati ni? Tenang, aman, damai, seronok, bahagia, lazat. Itu makna sejuk mata hati. Kita solat juga, tapi tak sejuk mata hati, panah hati ada. Panah hati semayang, panah hati merungut semayang, nak cepat habis semayang, bosan semayang lama-lama. Ini diri kita, takkan tak nak mengaku. Perasaan baik, perasaan dah bagus. Inilah semayang kita. Dalam semayang ingat dunia, dalam semayang ingat laki, ingat bini, ingat kerja, ingat duit, ingat projek, ingat sarapan. Ini semayang kita. Betul tak? Sebab kita tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar. Sebab kita tak mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenal. Sebab tu kita tak takut hati kita di dalam solat itu berpaling daripada mengingat Allah. Kita tak ada takut pun. Tak ada takut pun dalam solat memikir tentang dunia. Yang lebih jahat lagi, kita ni dalam solat teringat nak buat maksiat, na'udzubillah min zalik. Itu jahat diri kita. Kita kena ngaku. Dah memang kita manusia ni makhluk jenis buat dosa, buat maksiat, lupa, leka, lalai. Dah memang sifat kita. Tu satu, dah memang sifat kita. Yang peliknya, kalau leka, lupa, lalai tu tak pelik lagi. Yang peliknya tak nak minta ampun kepada Allah. Dah buat dosa, buat maksiat, leka, lupa, lalai, tak nak minta ampun pula dah pada Allah. Jadi kita tak ada rasa takut pun, tak ada rasa bersalah Allah murka kepada kita dengan kelekaan, kelalaian kita tadi. Itu beza kita dengan orang yang arif billah, orang yang kenal Allah Ta'ala. Takut hatinya berpaling daripada memandang Allah Ta'ala. Takut hatinya berpaling, lupa, leka, lalai daripada mengingat Allah, sama ada di dalam solat maupun di luar solat. Kita nak dapat dalam solat pun payah, luar solat lagi dah payah. Jadi jauh lagi kita jauh lagi kita ni. Tak payahlah kita nak perasan dah dekat dengan Tuhan. Tak payah nak mengaku, berasa perasan cengih seorang-seorang. Aku ni rajin ke surau ni, dah dekat dengan Tuhan aku ni. Orang yang dekat dengan Allah ni, zahir batinnya seiring. Zahir batinnya taat kepada Allah sama. Zahirnya taat, batinnya taat. Zahirnya tinggal maksiat, batinnya pun tinggal maksiat. Baru dekat dengan Tuhan. Kalau sekadar zahir semayang 5 waktu, solat jemaah, mengaji, mengajar, tapi hati busuk, hati kotor, taknya dekat dengan Allah. Dibenci Allah ada. Semayang-semayang dalam hati ada dengki sesama kita. Semayang-semayang saling bersangka jahat sesama kita. Itu sifat yang Allah benci. Jadi jangan kita perasan kita ni orang baik. Ini nak cerita orang yang arif tadi. Orang yang arif billah ni, solat, dalam solat itu sejuk mata hati dia. Dia merasakan kelazatan, kenikmatan, keseronokan, ketenangan dalam solat. Ini kita cerita je, kita tak rasa. Kita tak rasa benda ni. Kita cerita orang-orang tu sifat dia gitu. Dalam solat tak ingat apa dah. Tak ingat apa dah. Kita kalau nak solat, kita suruh anak-anak kita, diam. Diam mah. Nak semayang ni. Sebab apa?
Serabut ni. Kan kat luar tambah bising lagi serabut kita. Orang-orang yang aribillah ni dah ditakbir, habis dah. Putus hubungannya dengan hamba Allah. Putus hubungannya dengan alam ni. Bahkan hatinya sepenuh-penuhnya bermunajat kepada Allah. Hebat dia orang ni. Hebat orang-orang tu. Lepas tu khusyuk semayang dia. Kita zahir je, tapi hati berpaling. Dalam solat hati kita duk ingat duit, ingat kerja, ingat ini, ingat itu. Allah jauh. Maka solat kita tu yang macam tu jauh lagi lah daripada nak diambil faedah daripada solat. Apa faedah solat? Antaranya menjadikan seseorang tu tenang. Sebesar apa pun masalah, sebesar apa pun musibah, dia tenang, dia tak kalut, dia tak keluh kesah. Itu sifat orang yang sempurna solat ni. Tenang. Apa masalah? Besar masalah dia, tapi tenang, dia tak kalut macam kita. Kita kalut. Tonggang terbalik kita ada masalah, tonggang terbalik kita kacau bilau kita. Nak bunuh diri, nak telan pi kuda, nak tonggang agak. Macam-macam. Bila masalah datang, serabut hidup kita. Sebab apa? Sembahyang kita belum sempurna lagi. Jadi kita ngaji ni supaya kita tahu tahap kita macam mana. Maka Perbaikilah, semaklah mana kekurangan aku ni. Kenapa aku dah solat bertahun-tahun tak dapat lagi apa yang Allah janji? Masih kalut, masih serabut. Apa lagi? Dalam solat masih lagi duk ingat dunia, ingat maksiat, buat dosa tak rasa bersalah, buat dosa tak nak minta ampun. Walaupun semayang masih lagi bergelumang dengan perbuatan yang keji, zahir batin. Keji mana dosa lah. Bercampur lagi kita semayang-semayang ngumpat-ngumpat, semayang-semayang berdengki-berdengki, semayang-semayang fitnah-fitnah, semayang-semayang cari aib orang, semayang-semayang dedah aib orang. Tak ada apa lagi semayang kita campur. Ibadah kita campur. Benda bersih bila campur najis jadi apa? Jadi mutanajis. Jadi ibadat kita ni mutanajis. Tak boleh pakai. Mutanajis boleh makan tak? Bagi ayam lah, ayam itik lah. Kalau buat bubur lambu campur tai lembu, kita tak boleh makan. Bagi itik je lah makan. Kita tak boleh makan, najis. Macam tu lah ibadat kita ni. Tak boleh pakai lagi ibadat ni. Walaupun semayang, jemaah rajin, ke surau, ke masjid rajin, selagi bercampur maksiat-maksiat tu, tak ada apa lagi kita. Jadi tak payah kita nak perasaan sengih-sengih aku ni orang lain jahat, orang lain kotor, orang lain maksiat, orang lain diri kita ni tak habis nak uruskan lagi. Dah nak mati dah. Betul tak? Jadi tak payah dah. Sudah-sudahlah heboh dosa orang. Sudah-sudah heboh dosa orang. Uruskan diri kita cepat. Barangkali kita terlebih dahulu nanti Allah panggil daripada orang lain. Dan dosa orang lain tidak memberi mudarat sama sekali pada diri kita. Maksiat orang tu berzina, minum arak, berjudi, isap dadah, macam-macam lah. Maksiat ni tak memberi mudarat sikit pun pada kita. Tak sampai pun azabnya pada kita. Tapi sekecil apapun dosa kita sendiri, kalau tidak diampun oleh Allah, pasti kecelakaan, azab, mudarat atas diri kita. Jadi jangan heboh dosa orang. Sebesar apa pun dosa orang tu tak sampai celaka di dekat kita. Tapi sekecil apa pun dosa kita, kalau tidak diampun oleh Allah, pasti celaka dan azab yang kita akan terima. Jadi sudahlah ambil peduli tentang dosa maksiat orang.
Ambil kita cari dosa kita, cari salah kita, cari maksiat kita, maksiat anggota kita, maksiat zahir kita. Bila kita nampak zahir kita ni ada buat maksiat, itu petanda hati kita jahat, petanda hati kita tidak takut kepada Allah. Jangan perasan hati baik pula. Bila zahir kita melanggar syariat Allah, itu petanda hati kita jahat. Kerana yang mengarahkan anggota zahir melanggar syariat Allah adalah daripada perintah hati. Nabi kata hati tu raja, rakyat dia anggota. Kalau raja takut kepada Allah, pasti dia akan memerintah rakyatnya takut kepada Allah. Hati kata kepada lidah, jangan cerita hal orang, jangan mengumpat orang, jangan mencela orang, jangan caci maki orang, jangan dedahkan aib orang. Itu hati yang takut kepada Allah, diperintah lidahnya supaya menjaga aib saudara mara dia. Hati yang takut kepada Allah, dia akan perintah telinga, jangan tadah dengar maksiat orang. Lagi. Jangan dengar maksiat orang, jangan berasa senang dengar aib orang, jangan. Tapi kalau hati jahat, kursi jauh, rapatkan. Apa? Tak dengar tadi? Macam cerita hot tadi, apa benda? Itu hati jahat tu. Hati jahat. Hati jahat lah tu. Hati itulah yang suruh rapat sikit. Ini tadi dengar sianu, tapi tak apa clear lah tadi. Apa benda tadi? Tu hati jahat lah tu. Hati jahat. Lepas tu nak korek rahsia orang, nak tengok rahsia orang. Orang tu apa salah dia? Orang tu buat dosa apa nak cari, nak selidik. Tu hati jahat lah tu. Hati yang perintah tu. Jadi banyak kita ni tak terurus lagi. Umur makin pendek kita. Sudahlah. Taubat kepada Allah, menuntut ilmu dengan niat yang baik, usaha perbaiki perhubungan kita dengan Allah sebagai bekalan kita, mudah-mudahan selamat kita. Orang yang buat dosa maksiat tu, andai kata terdengar, ternampak, terlihat, tahu, doakan yang baik, doa yang baik-baik. Ya Allah, berilah hidayah. Ya Allah, ampunkanlah bagi hidayah, ya Allah. Macam tu. Bahkan doa tu sebenarnya hakikatnya untuk diri kita sendiri. Jangan doakan kejahatan untuk orang. Sudahlah. Usaha perbaiki kita. Usaha perbaiki. Tidak mustahil. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Ni cerita pasal semayang ni. Ni besar faedah semayang. Bukan benda kecil-kecil. Benda nombor satu ibadat tubuh badan yang terpaling besar, yang terpaling mulia sekali. Sembahyanglah. Tak boleh lawan. Pergilah haji, pergilah umrah, buatlah wakaf, pergilah sabilillah. Tak boleh lawan dengan sembahyang nombor satu. Paling besar, paling mulia. Jadi belajar sembahyang. Tak pandai, pergi belajarlah. Tapi mengaji ni kitab ni Muniyatul Musallin ni kitab pasal sembahyang lah ni. Bila kita belajar, nanti jumpa salah kita, jumpa silap kita, jumpa kelemahan kita, jumpa kekurangan kita dalam solat, maka perbaiki. Itu tujuan kita ngaji, nak cari lemah kita, nak cari silap kita, bukan nak cari silap orang. Ngaji nak cari silap kita. Boleh baca. Yang duduk atas kursi tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Biasa yang ngaji-ngaji ni, biasa yang sakit baca. Ya. Yang sihat-sihat kat padang bola, kedai minum, kedai tom yam, pasar raya, pasar malam, tepi pantai.
Biasa yang datang surau semua sakit-sakit, sakit lutut, sakit tumit, sakit gout, sakit apa? Sakit pinggang. Tu yang menyandang semua. Iya, yang sihat-sihat boleh ni dah dia orang berlari, jogging kan. Pagi pergi jogging. Jaga kesihatan. Jaga kesihatan jasmani. Jagalah juga kesihatan rohani. Rohani jasmani kena jaga dua-dua tu. Ada nafkah masing-masing. Jangan jaga jasmani saja, rohani kita kebulu, lapar, tak sihat. Makanan rohani ni ilmu, makanan rohani zikir, makanan rohani ibadah. Makanan jasmani tu roti canai. Apa ni apa bang? Nasi lemak. Ada? Ada? Tak ada? Ada? Sate? Itu jasmani, kena bagi makan. Rohani pun kena bagi makan. Kalau tubuh kita rohani tak sihat macam mana? Keluh kesah tak? Begitulah juga kita rohani kita ni kalau tak dibagi makan dia keluh kesah. Walau duit banyak, walau rumah mewah, walau kereta mewah, keluh kesah hati. Sebab apa? Rohnya lah, roh lapar. Jadi kena cari dua-dua, kena bagi dua-dua. Kena bagi dua-dua. Jadi orang yang arifin, Allah bagi kepada mereka sejuk mata hatinya waktu mereka mendirikan sembahyang. Tu yang lama dia sembahyang. Lepas sembahyang lagi sebab dia ada rasa seronok dalam solat. Seronok macam mana? Mana kita tahu. Kita tak rasa. Sebab rasa ni kena rasa sendiri. Mana boleh nak ceritakan rasa macam mana, kena rasa sendiri. Ni kita cerita je ni, cerita macam tu lah. Orang yang aribillah ni dalam solat ni dia ada rasa kemanisan, dia bermunajat dengan Allah, mengadu dengan Allah, merendah dirinya dengan Allah, menghinakan dirinya dengan Allah dalam solat tu, memuji-muji Allah dalam solat tu, tak teringat yang lain lah. Dalam solat, walaupun solat tak boleh kita nak ingat ibadat yang lain daripada solat. Dikira tidak khusyuk dalam sembahyang. Tengah solat kita fikir pasal haji. Tengah solat kita fikir pasal nak baca Quran. Tengah solat kita fikir nak pergi ziarah. Padahal tu semua ibadat, betul? Nama tak khusyuk. Dalam solat tak boleh ingat benda lain. Tapi kita jangan kata dalam solat ingat nak baca Quran, dalam solat nak ingat haji. Dah, dalam solat ingat duit kita. Allahu Akbar. Macam mana boleh RM10 tinggal? Bukan mula dapat 500, mana pergi lagi RM490. Duk kira duit dalam sembahyang aja. Saya cerita saya bukan cakap sesiapa. Saya masih tahu. Tu yang kita nak kata dekat dengan Tuhan tu. Dalam hati kira duit dalam sembahyang. Jauh kita maka perbaiki, cari mana salah silap kita. Dan sebab tu mereka tu syok sembahyang, lazat dia. Bila benda lazat dia nak buat selalu. Kita ni jemu, sebab tu kita tak suka semayang, sebab jemu. Orang-orang tu, orang arif billah tu, dia seronok dalam semayang, dia rasa seronok, dia rasa asyik. Sebab tu lepas semayang lagi, lepas semayang lagi, semayangnya lama. Adalah benda tu. Antaranya sebab ada kemanisan dalam itu. Dan dengan dia, yakni sembahyang tetap, mata hatinya itu ibarat daripada suka. Seronok. Tu tadi dalam solat hilang masalah dia. Masalah dalam kehidupan dia hilang. Bila dia solat hilang masalah. Seronok tak hilang masalah? Seronok. Sebab tu orang-orang ni sembahyang, dia suka sembahyang. Sebab dalam solat itu hilang masalah dia. Faham tak? Dalam solat hilang masalah dia. Sebab tu dia suka solat. Masalah bini, masalah laki, masalah bila solat hilang masalah tu semua.
dan kesenangan, senang hati dalam solat dia, rasa senang hati. Dan sempurna nikmat dan lazat yang hasil padanya, sehingga muafakat dan berjinak-jinak dengan dirinya. Maknanya dalam solat tadi tu dia berjinak-jinak dengan Allah Ta'ala. Dalam solat dia berjinak-jinak dengan Allah, hatinya dekat dengan Allah. Maksud berjinak-jinak ni hatinya duk ingat Allah, memuji-muji Allah, mencela diri. Itu maksud jinak hati kepada Allah. Kita liar, hati kita liar, hati kita liar. Liar lah. Dalam solat ingat duit, dalam solat ingat kereta, dalam solat ingat motor, dalam solat ingat mancing, dalam solat ingat benda macam liar hati. Orang-orang tu dah jinak hatinya dalam solat, jinak hatinya dekat dengan Allah. Orang rasa dia faham lah. Orang yang rasa dia lah yang faham. Sebab bab rasa ni tak boleh cerita. Tetapi bersalah-salahan ia. Apa yang bersalah-salahan ni? Mana tak sama. Rasa seronok, rasa sedap, rasa tenang, rasa khusyuk, rasa takut, rasa malu, rasa hina dalam diri itu tadi, dalam solat tu bersalah-salahan. Tak sama maknanya. Kenapa tak sama? Tetapi bersalah-salahan ia rasa kemanisan, kelazatan, ketenangan, kesenangan, keasyikan dalam solat tadi, sebab bersalah-salahan dengan martabat, kelakuan dan maqam mereka itu orang sembahyang dengan sekira-kira makrifahnya. Makna makin kenal Allah, makin memberi kesan takut, gerun, tenang, malu dan sebagainya. Kurang kenal, kuranglah rasa tu. Macam kalau rimau tadi, tak apa nak kenal sangat, risau gitu je lah. Tapi orang yang kenal betul-betul, dia takutnya lain, risaunya lain. Jadi semakin dalam pengenalannya, semakin dalam kefahamannya tentang Allah, itu yang memberi kesan ketenangan dalam hati itu tadi, sejuk mata hati tadi. Ikut peringkat masing lah. Ikut peringkat masing-masing. Tak boleh nak kata sama. Orang tu lazat semayang dia lain, yang ni rasa lazat dia lain, yang tu rasa lazat dia lain. Itu kembalilah kepada qadar, maqam, martabat pengenalan seseorang itu kepada Allah. Makin kenal makin lazat lah, makin kenal makin faham, makin nikmat lah solatnya. Begitu. Kita ni tak lazat semayang sebab tak kenal. Sebab tak kenal, sebab tu tak lazat dalam ibadat kita. Apa je ibadat, jangan kata semayang, apa saja ibadat tak lazat kita, tak seronok. Sebab tu jemu je kita. Nak mengaji jemu, nak mengajar jemu, semayang jemu. Riwayat daripada Hasan radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umpama sembahyang 5 waktu itu, perumpamaan, Nabi buat perumpamaan dengan sesuatu yang kita boleh faham, mudah nak faham, benda yang kita boleh tengok dengan mata kepala. Nabi buat perbandingan dengan benda yang boleh kita lihat dengan mata kepala. Sebab kita ni jenis mata hati rabun buta ni. Kita ni jenis mata hati buta rabun. Rabun jauh, rabun ayam, rabun macam-macam mata hati kita. Jadi kalau Nabi duk cerita pasal kelebihan-kelebihan macam tu, kita tak faham. Maka Nabi buat perumpamaan dengan benda yang boleh dilihat dengan mata kepala kita. Nabi kata apa? Umpama sembahyang 5 waktu itu seumpama sungai yang deras. Pernah tengok sungai? Ada tak pernah tengok sungai? Tu belakang sungai Kerubung, besar tak besar sungai? Sungai takkan tak pernah jumpa sungai.
Jadi Nabi buat perbandingan dengan benda yang boleh tengok dengan mata kepala kita. Sungai yang deras, sungai yang airnya laju. Sungai air laju. Pada pintu seorang kamu, maksudnya ada sungai yang airnya banyak, yang airnya laju depan rumah. Boleh tak bayangkan benda tu? Depan rumah kita ada sungai air laju. Boleh bayang tak? Takkan tak boleh bayang. Ke dah bayang sarapan sekejap lagi lah. Orang suruh bayang sungai, dia bayang roti canai pula dah. Jadi Nabi kata apa? Lagi banyak airnya, mandi ia seorang daripada kamu tadi padanya pada sungai yang airnya deras tadi tiap-tiap hari 5 kali. Sehari 5 kali terjun dalam sungai tadi tu, mandi situ. Sehari 5 kali, bukan 5 hari sekali. Tiap hari 5 kali mandi. Maka apa yang tinggal atasnya, atas orang yang mandi tadi tu, daripada karatnya, yakni ada ketinggal daki-daki kotor-kotor pada orang yang mandi 5 kali sehari. Ada tinggal daki, tak sempat nak berbaru. Yang kata berdaki, tak sempat nak baru masam, mandi dah. Yakni bahawasanya sembahyang 5 waktu itu, makna sembahyang yang mana ni? Sembahyang sempurna. Bukan sembahyang main hentam macam kita ni. Mandi wajib tak betul pun sembahyang juga. Ambil wuduk tak betul pun mandi juga, sembahyang juga. Cuci pakaian tak betul pun sembahyang juga. Ini tak kira, ini tak masuk buk. Cara buat pun salah dah. Syarat sah sembahyang tak kena dah. Sebab tu yang disebut kelebihan sembahyang ni, sembahyang yang sempurna, sembahyang yang betul syarat rukunnya. Bukan sembahyang main hentam macam kita. Mandi wajib tak sah sembahyang. Mandi wajib, guna air mutanajis sembahyang tak jadi. Sebab tu bila sebut sembahyang, banyak benda lain nak kena tahu pasal sembahyang ni. Bukan asalkan azan masa waktu takbir. Ada benda lain nak kena tahu. Bab air, bab cuci najis, bab istinja, bab cuci pakaian, bab haid, bab nifas, bab istihadah. Macam-macam nak kena tahu. Kita tak pernah ambil tahu. Bahaya. Kita tak pernah ambil tahu pun benda tu. Dah macam mana sembahyang itu? Syarat-syarat sembahyang tu agak-agak betul ke tidak? Kalau disemaklah syarat-syarat sah sembahyang yang 9 tu, lulus ke tak lulus agak-agak 9 tu. Kantoi 1 tak sah sembahyang itu. Tu tak cerita rukun sembahyang lagi. Tu baru syarat sah sembahyang baru. Mari-mari pakak belajar mengaji. Jangan sombong tak nak belajar, tak nak mengaji kita ni. Maksud sembahyang ni sembahyang yang diterima, sembahyang yang sah. Ni yang Nabi kata ni. Bukan sembahyang main hentam. Sembahyang main hentam tambah dosa. Sembahyang main hentam, sembahyang main taram, tak diulang dengan sembahyang yang sah, itu menambah dosa, bukan menggugurkan dosa. Kita lepas sembahyang sengih, gugur dah dosa. Bukan gugur dosa, tambah dosa kita ni sembahyang. Dah mandi wajib tak sah. Saya sembahyang mandi wajib saya tak sah. Saya solat dalam keadaan saya hadas besar, betul tak? Sah tak sembahyang saya? Lepas tu saya tak ulang pula. Saya tak ulang dengan sembahyang yang betul. Saya tak pergi mandi wajib betul-betul. Sembahyang tu saya kata kira aku dah sembahyang dah. Saya kata dah sembahyang dah, padahal dosa ke pahala? Zuhur kadang sembahyang dosa, asar kadang sembahyang dosa, maghrib kadang sembahyang dosa. Orang lain pakat kutip pahala ni. Kita kutip dosa setiap kali sembahyang, setiap kali berdosa. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun.
Inilah antara sebabnya kenapa difardukan belajar fardu ain tu. Sebab nak pakai. Dah jangan tangguh-tangguh dah. Ngaji, betulkan niat mengaji, sambil-sambil tu qada mayang kita. Qada mayang kita yang main-main hentam tu. Maknanya sah mandi wajib dah tak, kita dah belajar bab mandi wajib. Tiba-tiba tahu cara mandi wajib kita salah. Bila tahu cara mandi wajib kita salah, dah tentulah kita berhadas besar waktu kita semayang dulu. Jadi dapatlah kita tahu semayang yang kita buat dulu-dulu tu tak sah. Dah tak sah, nak kira macam mana? Kira langsam macam tu. Sisi kita kena qada. Jangan nak main halal-halal, main taubat-taubat, dah tu kira burn lah. Kira Allah ampun lah tu, sebab kesalahan yang tak disengajakan. Siapa kata tak sengaja? Kita kan sengaja meninggalkan ilmu. Ilmu lain kita belajar, ilmu semayang kita tinggal. Nak mana? Jadi taksir kita, semayang kita dulu tak sah tu sebab taksir, cuai kita, leka yang disengajakan. Benda lain, matematik, bahasa Inggeris, apa benda semua, kejadah semua kita boleh belajar. Yang wajib tentang solat kita tak nak belajar. Ini sengaja. Dah buat salah, tak nak bertanggungjawab pula. Kena tanggungjawablah kesalahan kita. Tapi jangan risau, Allah Maha Pengampun. Sebab tu taubat kepada Allah, belajar berdoa, belajar sambil-sambil itu perbetulkan solat dan qada kita punya ansu-ansu qada. Hari ni ada buat sikit, besok buat sikit, lusa buat sikit. Bayar hutang gitu. Sebab kita tahu dulu aku semayang, aku main hentam aje. Mandi wajib aku kan tahu dulu, main siram-siram aje. Niat aku mandi wajib, siram-siram, duduk dah mandi wajib kata dia. Bukan macam tu mandi wajib. Jadi tahulah kita semayang dulu dalam keadaan berhadas tu tak kira pakaian lagi. Cuci betul tidak? Pakaian kita ni kadang bersih, wangi tapi najis. Bawa lah semayang. Belajar. Jangan malas-malas ngaji. Time cari duit, cari duit. Time niaga, time kerja, time cari duit, time mengaji. Jadi macam tu cukuplah. Hidup kita ada 3 benda tu, ada macam tu, okey dah. Cari duit, time seronok dengan anak bini, mengaji tak tinggal, insya-Allah selamat. Daripada mengaji tu nanti dia akan tahu jalan dia. Dia akan boleh, dia tahu step dia macam mana. Tapi kalau kita tak nak mengaji, ni main belasah semua, ini bahaya, ini celaka besar ni. Menempah celaka besar. Amalan Allah tak terima. Jadi ngajilah. Ngaji sekarang ni banyak kan kuliah-kuliah. Tak boleh surau masjid, ngaji online. Bukan kena bayar pun, free je. Pun tak nak ke? Tak tahu lah. Ngaji untuk akhirat kita, untuk alam barzah kita, untuk alam kubur kita. Ngajilah, laki perempuan tu muda, minta ampun dengan Allah, azam aku nak ngaji. Sejak saat ni, mulai saat ni aku azam aku nak belajar. InsyaAllah Allah ampunkan kita. Allah tahu kita sedang belajar, Allah tahu kita sedang berusaha nak mempelajari. Allah Ta'ala Maha mengetahui yang kita sedang berusaha nak perbaiki. Jadi rugi sangat kalau kita tak nak mengaji ni. Rugi sangat-sangat. Rugi. Bukan kecil-kecil rugi tak nak mengaji ni. Rugi yang sebesar-besar rugi. Kenapa pula? Orang yang duduk dalam belajar dengan niat yang betul, insya-Allah kesilapan kesalahannya ada keampunan daripada Allah. Sebab dia sedang sedang belajar nak baiki amal. Nama pun sedang belajar, faham tak? Ini kita buat salah sebab tak nak belajar. Buat salah sebab tak nak ambil tahu. Ini tak ada kemaafan. Baik kita duduk dalam belajar ni. Duduk dalam belajar, buat silap, insya-Allah Allah ampunkan.
Kita minta lah juga ampun maksudnya. Tapi Allah tahu hamba dia ni sedang belajar. Dia bukan boleh tahu dalam 1 jam mengaji tahu semua benda. Betul tak? Dah tu kalau mengaji bukannya faham pun, campungan tidur lagi. Mana nak faham sangat? Lepas tu nak beramal pula, bukan senang nak beramal. Kita banyak dah benda kita tahu, tapi nak amal satu dugaan pula. Jadi Allah tahu kita belajar, insya-Allah ada keampunan, kemaafan daripada Allah daripada kita buat silap sebab sombong tak nak mengaji, perasan pandai. Jangan ngaji lah. Tak peduli rambut biru, rambut merah, rambut kuning, mata biru, mata coklat, baju ketat, baju longgar, seluar pendek, seluar panjang, tak peduli. Mari belajar, mari dekat dengan Allah. Allah sayang kita, kita yang tak tahu. Allah sayang, Allah sangat-sangat sayang kita. Nampak tak? Allah sayang kita. Antaranya apa? Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula, bukan saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat yang beriman kepada Allah dan Rasul. Nampak tak? Allah sayang kita tu. Padahal boleh je Allah Ta'ala nak jadikan kita orang kafir. Betul tak? Tapi Allah sayang kita, jadikan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi pula umat Muhammad yang beriman pula dah tu. Waktu sekarang ni Allah pilih kita, duduk kita dalam taman syurga pula, majlis ilmu, walaupun kita bukan orang baik. Allah pilih, Allah jemput jadi tetamu Allah. Ni kebaikan Allah. Jadi Allah sayang kita, kita yang tak faham Allah sayang kita. Allah sangat-sangat sayang kita. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Ngajilah. Daripada belajar nanti Allah akan bagi petunjuk yang seterusnya. Jangan putus asa. Ngaji. Jangan berhenti ngaji. Kau mana-mana pun jangan berhenti ngaji. Hidup tonggang terbalik ke, masalah keluarga ke, masalah apa, jangan tinggal mengaji. Jangan dengan sebab masalah dunia kita berhenti mengaji. Jangan, na'udzubillah. Makin bergoncang dunia ni, makin kita nak kena pegang kuat dengan agama, bukan makin meninggalkan agama. Makin besar masalah dalam rumah tangga kita, makin kita nak kena dekat dengan agama. Tapi yang banyak berlaku, bila bergoncang rumah tangga, tinggal agama pula dah. Terbalik dah. Makin banyak masalah, makin jauhkan diri daripada Allah. Orang makin banyak masalah, makin banyak musibah, makin dekat dengan Tuhan. Itu makin banyak masalah, makin tinggal jauhkan diri daripada Tuhan pula lah. Ada masalah rumah tangga, berhenti sembahyang. Ada masalah rumah tangga, berhenti mengaji. Ada masalah rumah tangga, buka tudung, dedah aurat. Kenapa nak jadi begitu? Nak tunjuk perasaan, nak tunjuk perasaan kat Tuhan yang kita tak setuju dengan benda yang Allah tentukan. Agak-agak Allah nak ubah ke? Dengan sebab kita protes macam tu. Siapa kita? Allah. Kita tak ada kepentingan pada Allah. Kita tak ada kepentingan langsung pada Allah. Jadi tak payah nak perasan kita ni ada kepentingan pada Tuhan. Nak ugut-ugut Tuhan, duk buat begitu, buat begini. Ingat Tuhan nak pedulikan kita. Dia tidak menumpang sesuatu, dia tak berhajat kepada sesuatu. Dia suruh kita beribadat sebab dia nak bagi kita nikmat. Bukan dia suruh kita beribadat sebab dia nak ambil faedah daripada ibadah kita. Bukan. Jadi ngajilah kita, kawan-kawan semua. Kita ni bukan orang baik. Pakat-pakat belajar, nanti Allah tunjukkan cara ibadah yang sebenar. Ngajilah. Ngaji sungguh-sungguh. Jangan sombong gitu. Hari ni banyak urusan kita selesai ni. Daripada celik mata tadi sampai sekarang berapa jam? Kita katalah bangun pukul 5 katalah bangun pukul 5 sampai sekarang 6, 7, 7.30 2 jam setengah. Berapa banyak urusan kita selesai? Sebab Allah bagi kita penglihatan. Betul? Sebab Allah bagi kita akal. Ni kita boleh duduk ni. Nampak tak? Tuhan tolong kita. Tuhan bagi kita tulang. Cuba bayangkan tak ada tulang, boleh duduk tak? Jadi macam lembu kena sembelih tu, lapah tu, tengah kulit dia. Sebab tu kita ni kena fikir kejadian kita. Betapa banyaknya bantuan dan pertolongan Allah dalam diri kita.
Baru nampak, ya Allah, subhanallah, hebat Engkau. Ni ada tulang, lepas tu tulang ada macam-macam bentuk, yang bengkok, yang lurus, yang nipis, yang berlubang. Betul tak? Siapa punya kerja tu? Setiap ujung-ujung tulang tu pula ada sendi, betul? Kenapa tu? Nak memudahkan pergerakan kita. Nama ada Allah tolong. Allah tolong. Nak makan lidah kita, kan kejap lagi nak makan nanti canai. Lidah kita pandai bolak-balik. Kalau lidah macam papan macam. Kalau lidah kita keras macam papan, senang nak makan. Payah kan? Allah tolong kita. Punya banyak nikmat Tuhan sampai kita tak teringat kita ni kelemasan dalam nikmat Allah. Subhanallah, Maha suci Allah, Maha hebat Allah Ta'ala yang memberi rezeki, bagi nikmat, jadikan pakai macam-macam kat kita. Tu pun kata Tuhan tak sayang kita. Tuhan sayang kita. Mari dekat dengan Allah. Siapa pun. Mari kita ngaji, mari kita belajar sama-sama, ngaji sama-sama. Mudah-mudahan akhir umur kita husnul khatimah. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sejahat apa pun kita, semaksiat apa pun kita, penentu siapa kita di hari kiamat besok adalah bagaimana penutup hidup kita, bukan permulaan hidup kita dulu. Penutup hidup kita. Walaupun dulu minta maaf, dulu kaki judi, kaki arak, kaki perempuan zina, kaki lelaki, macam-macam lah dulu. Apa yang dia tak buat, semua dia buat. Tapi akhirnya dia mendapat nur bidayah daripada Allah, cahaya penyuluh ilmu, timbul kesedaran dalam diri dia. Lalu dia dekatkan diri dengan Allah dengan menuntut ilmu. Daripada ilmu tadi dia faham selok belok tata cara ibadat, dan dia belajar, usaha perbaiki, jatuh bangun. Matinya husnul khatimah. Husnul khatimah. Walaupun dulu kaki arak, kaki judi, bila matinya husnul khatimah, bangkitnya besok daripada kubur dalam keadaan muli. Jadi kita yang masih hidup sekarang ni, sejahat apa pun kita, tak pernah semayang, tak pernah mengaji, begitu begini tu orang terbalik, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Peluang tu ada depan mata kita, maka ambillah. Jangan palingkan muka. Allah tak larang kita nak berseronok atas dunia. Tapi kita orang mukmin seronok ada batasan. Sebab apa? Allah nak bagi seronok yang lebih dahsyat di hari kiamat besok, iaitu dalam syurga. Jadi man seronok atas dunia. Man mana elak-elak ada lagi kesenangan yang lebih dahsyat di hari kiamat. Kejar yang situ. Ni sebab kita orang awam ni tak apalah, niat nak kesenangan akhirat, buat ibadat. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Siapa pun mari kita belajar, mari kita mengaji, minta ampun dengan Allah. Jangan berjahat sangka Allah tak ampunkan aku. Jangan, itu jahat sangka dengan Allah, dosa besar. Wajib setiap kita ni menyangka Allah pasti ampunkan aku. Barulah kita ada harapan, ada semangat nak dekat dengan Allah. Tapi kalau kita dah jahat sangka Allah tak ampunkan aku ni, memang kita takkan nak dekat dengan Allah. Sebab itulah kita ni kena tanya orang alim, tanya orang soleh, macam mana ni aku ni. Jangan salah tanya. Kalau salah tanya, nanti kita jadi orang yang putus asa dari rahmat Allah. Lagi diri kita jauh. Allah tak terima dah aku ni. Aku taubat pun Allah tak terima dah, sebab aku ni jahat, tak pernah semayang, macam-macam benda aku buat dah. Buat apa aku nak berubah? Tuhan bukan terima aku. Nampak tak? Dia akan jadi rosak, dia akan makin sesat. Faham tak? Sangka baik dengan Allah. Siapa pun, sungguh wallahi Allah Maha Pengampun. Wallahi demi Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Dia sangat-sangat Maha Pengampun, sangat kasih sayang pada kita semua. Mengajilah, belum terlambat lagi. Saya mengajak adik saya, anak bini saya, kawan adik-beradik saya, kawan-kawan semua, yang baru, yang lama, yang baru kenal, yang baru jumpa, tak pedulilah. Mari kita belajar, mari kita ngaji.
Orang mengaji ni ada kemuliaan. Allah bagi kemuliaan. Siapa pun dia tak peduli. Tak peduli siapa pun dia, bila dia belajar dengan niat yang betul, ada kemuliaan pada diri dia. InsyaAllah Allah akan selamatkan dia. Tapi syarat betulkan niat belajar kerana Allah. Belajar kerana Allah, belajar kerana nak baiki diri, belajar supaya Allah tunjukkan kelemahan kita. Bukan belajar nak tunjuk ke pandai, bukan belajar nak tunjuk ke orang kita orang mengaji, bukan belajar sebab nak tunjuk orang kita dah hijrah, bukan, na'udzubillah misalnya. Niat dengan niat yang betul. Jadi Nabi kata orang yang mandi kat sungai yang derah tadi ada tak tinggal, yakni bahawasanya sembahyang 5 waktu itu menyucikan daripada segala dosanya. Maksud segala dosanya, dosa kecil. Segala dosanya yakni dosa kecil. Dah dosa besar tak gugur ke dengan solat? Dosa besar tak gugur dengan solat. Dosa besar kena tahu derhaka suami contohnya, kena minta ampun dengan suami, dia tak gugur dengan solat. Dosa dengan mak ayah, kena minta ampun dengan mak ayah, dia tak gugur dengan solat sebab dosa besar. Dosa curi, kena minta halal dengan tuan, kena minta ganti. Kan syarat taubat tu pula. Syarat taubat tu kalau dosa dengan orang dah ada tambahan syarat pula. Kalau dosa dengan Allah 3 syarat. Nak tahu, ngaji kitab Minhajul Abidin, penawar bagi hati. Nanti jumpa bab taubat insya-Allah. Join group. Nanti boleh ikut kelas percuma sahaja. Kita sebulan ada lebih kurang 90 kelas online bertalaki. Jadi boleh ikut percuma sahaja, tak ada yuran, tak ada bayaran. Ikutlah, ngajilah sampai pengsan. Tak boleh ikut waktu malam, ikut yang waktu siang. Tak boleh ikut siang, ikut lepas maghrib. Tak boleh ikut lepas maghrib, lepas isyak. Tak boleh ikut lepas isyak, ikut yang tengah malam. Macam-macam ada. Mau tak mau je ataupun tak boleh juga. Duduk dalam grup, minta dengan kawan-kawan link rakaman kita, boleh, tak ada masalah. Dia buat peluang belajar. Siapa pun belajarlah, maya. Jom ngaji. Jangan risau, tak miskin. Allah rahmat lagi kita. Allah lagi memberkahi hidup kita. Allah lagi bagi rezeki yang berkah pada kita. Allah bagi nikmat dalam keadaan Allah redha pada kita. Orang kafir dapat nikmat tak? Orang kafir dapat nikmat tak? Dapat. Tapi Allah bagi bukan dalam keadaan Allah redha. Sebab dia tak beriman. Kita bila kita taat dengan Allah, semayang, mengaji, nikmat yang kita dapat ni Allah bagi dengan Allah redha. Mudah kita faham bahasanya, Allah bagi nikmat ni semua dalam keadaan Allah seronok bagi. Allah seronok bagi nikmat tu, Allah bagi dengan seronok. Allah bagi dengan dia redha. Bukan Allah bagi dengan sebab Allah benci dah. Haji. Sikit lagi. Kemudian jadi orang yang solat, makna solat sempurna. Jadi dengan sebab inilah kita kena usaha belajar solat supaya solat kita sempurna dan kita akan dapat kelebihan ni. Faham tak? Mana kalau kita nak solat yang kita dirikan itu seperti yang Nabi bagi tahu ni, menggugurkan segala dosa-dosa kecil kita, kenalah belajar, pastikan solatnya betul. Kalau sekadar solat tak cukup syarat, tak cukup rukun, tak dapat ni, gugur dosa ni, tak dapat. Dia jadi nambah dosa lagi. Jadi nambah dosa lah. Dah sembahyang tak sah, lepas tu tak ulang balik, bukan dapat pahala, jadi dosa. Orang lain gugur dosa, kita makin banyak dosa lah pula dengan sembahyang. Melainkan diampunkan akan dia, melainkan dosa-dosa, melainkan dosa yang besar-besar. Tu nampak? Tu ada tu. Dosa yang besar-besar. Maka berkehendaklah ia orang semayang yang berdosa besar kepada taubat. Taubat ibadat zahir ke batin? Taubat ibadat hati. Bukan semayang sunat taubat, tuan-tuan, puan-puan.
Banyak kita salah faham ni. Kita dengar-dengar lebih kurang je kita buat. Kita dengar-dengar lebih kurang kita buat. Taubat bukan semayang. Taubat ibadat hati. Yang sembahyang sunat taubat itu adalah sembahyang yang mengiringi taubat. Nak mencantikkan lagi, nak menyempurnakan lagi, nak mengindahkan lagi taubat, maka dirikan sembahyang sunat taubat. Kita taubatnya tidak, tapi buat sembahyang sunat taubat. Lepas tu aku dah taubat dah. Sebab apa? Tadi dah sembahyang sunat taubat. Banyak yang faham macam ni. Banyak yang faham macam ni. Mudah sangat taubatnya. Padahal Imam Ghazali ni sebut dalam kitab Minhajul Abidin ni kata apa? Taubat ni payah. Taubat ni berat. Taubat ni banyak halangan. Taubat ni banyak dugaan. Sebab tu dia panggil Aqabatul Taubat, gunung taubat. Maknanya tak semua orang boleh lepas taubat ni. Kita senang aja. Oh tadi ada dahaka dengan lelaki ya. Usalli sunnat at-taubati raka'atain. Allah. Assalamualaikum. Bila ada dengan lelaki yang malam kan lawan balik. Sebab kita pada sangkaan kita taubat itu mudah. Sebab tu kita bermudah-mudah mengulangi balik dosa itu. Bagi orang yang tahu taubat tu payah, dia akan fikir banyak kali untuk diulang balik. Sebab bukan senang nak bertaubat ni sebenarnya. Tapi bila kata ke taubat mudah, tu lepas taubat kita buat balik, taubat buat balik, taubat. Sebab pada kita mudah je taubat. Taubat ibadat hati, tak kena ambil wudu, tak kena angkat tak perlu angkat wudu, tak perlu menghadap kiblat. Hati ada azamnya, ada penyesalannya, ada niatnya. Belajar dalam kitab tu. Sebab itulah kita ajak belajar. Belajar nanti tahulah. Ini bukan kita buat taubat ni, ini kitab semayang. Cuma nak bukakan minda kita. Penting belajar tu. Jadi jangan ingat alah tak belajar tak apa. Belajar main-main, belajar sikit-sikit. Mana ada boleh sikit-sikit. Banyak benda kita nak kena tahu. Nak tahu bab taubat, ngaji tasawuf. Nak ngaji syarat rukun ibadat, ngaji fiqh. Nak ngaji akidah, nak tahu tentang Tuhan, ngaji tauhid. Nak betulkan bacaan, ngaji tajwid. Jangan kita kata alah ngaji sikit dah lah. Mana boleh. Taubat ni ibadat hati. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad SAW Allah bagi. Mata tak boleh nak buka, tubuh badan lumpuh dah, tapi masih waras, masih berakal. Mata tak boleh buka dah, telinga pekak lah, contoh, tapi dia masih waras lagi, dia boleh fikir lagi. Nyawa tak sampai halkum lagi, dia ada peluang nak bertaubat. Sebab taubat itu ibadat hati. Kalau taubat ibadat anggota, nak kena ambil wuduk, ngadap kiblat, nanya kita. Betul tak? Kalau dah terkoma macam tu, dah terlumpuh semua, nak sembahyang macam mana? Sebab tu taubat ibadat hati. Allah nak mudahkan juga kita ni. Maknanya ibaratnya Allah tak nak juga kita ni mati bawa dosa, sampai Allah mempermudahkan taubat tadi tu. Cara dia cukup dengan benda-benda dalam hati tadi, dengan niatnya, dengan azamnya, dengan penyesalannya. Taubatlah jadi. Taubat nasuhah lah tu. Taubat nasuhah ni taubat yang cukup syarat rukun. Ada pernah dengar tak? Saya dulu tak tahulah. Tuan-tuan, saya pernah dengar dua orang kata taubat hanya sekali je, dia cakap. Pernah dengar? Saya dulu pernah dengar ada orang kata taubat ni hanya sekali je. Patutlah kita simpan lepas bencin. Takut nak guna awal. Ini sekali kan guna awal-awal sekarang dah habis. Macam-macam. Taubat sekali. Kalau betul taubat sekali, saya pun nak simpan. Buat apa nak taubat dia sekarang? Nanti kalau dah terguna, kita muda pula tu.
Nanti tunggu dah tak larat, dah menggigil Parkinson, besok baru taubat. Taubat setiap kali melakukan dosa wajib bertaubat. Ada pula taubat hanya sekali. Macam-macam. Lepas tu kita main dengar-dengar je kawan-kawan kita cakap, kita pun hangguk. Oh, baru teringat nak taubat dah. Kau kata sekali je seumur hidup, aku tangguh dulu. Relax dah. Taubat setiap kali buat dosa wajib bertaubat. Walaupun 70 kali sehari dia bertaubat, cukup syarat rukun, Allah tetap terima. Dah tu dia kata lepas taubat buat balik, taubat buat balik. Tengok kau taubat cukup syarat rukun ke tidak? Sebab tu bila dalam taubat itu ada cukup syarat dan rukun dan niatnya, kalau dia terulang balik, tidak merosakkan taubat dia yang sebelum. Dosa yang dulu habis dah. Faham tak? Contohlah, sekarang ni saya bertaubat, cukup syaratnya, cukup rukunnya, betul azamnya, betul niatnya. Betul lah ni kita, anda kata saya bertaubat dan cukup syarat rukunnya, saya dah belajar, dah tahu, dah faham dah apa syarat rukun taubat dan niatnya. Maka kalau benar, gugur dosa-dosa besar saya. Daripada hari ni buat ke belakang, habis. Allah bersihkanlah. Lepas daripada itu, saya menjaga, saya mengawal. Tiap kali datang bisikan nafsu syaitan untuk saya buat balik benda yang sama, saya lawan, saya perang, saya tak serahkan diri saya. Sebab tu antara syarat taubat, kata setengah ulama, dia tidak mengulangi dosa itu dengan sengaja. Dia tak ulang dengan sengaja. Bisikan tetap datang. Walaupun kita bertaubat, kita tetap manusia. Bukan makna bila kita taubat kita berubah jadi malaikat. Dah hilang nafsu, setan tak datang dah. Dia tetap datang. Dia tetap akan menghasut kita supaya mengulangi balik, ataupun mengajak kita membuat dosa yang lain pula. Sebab tu orang yang dah cukup syarat rukun taubat tadi, dia kena jaga, dia kena buktikan pada Allah yang dia tu dah taubat, dan dia tidak menyerahkan dirinya dengan mudah kepada hasutan-hasutan tadi. Dia lawan, dia perang, dia lawan, dia perang, dia lawan. Dia lekakan. Contohlah kalau jenis dosa yang dibuat dulu-dulu ni jenis berkumpul jenis duduk berkumpul mengumpat ke contoh dia usaha. Mana usaha dia? Dia dah mula lari dah. Itu nampak tak? Itu usaha dia, nampak tak? Itu usaha dia nak jaga diri daripada mengulangi kalau dulu dosa tu contoh dia berjudi ke, minum arak ke, jadi berkumpulan, dia dah jauhkan diri dia. Jauhkan diri bukan sebab hina kawan-kawan, tak. Jauhkan diri sebab dia tak nak terbuat benda tu. Maka dia lekakan diri dia dengan apa sajalah, dia pergi mancing ke contohnya. Kita pun lalu tepi pantai, kita kata, apa lu budak ni buang masa duduk tepi laut. Rupanya dia sedang beribadah kepada Allah. Nampak tak? Kita tengok dia lepak rupanya dia sedang menjaga dirinya daripada buat maksiat. Sebab tu kita kena sangka baik dengan orang, faham? Kadang kita nampak orang tu duduk saja-saja, rupanya dia sedang beribadah. Dapat dosa kering kita tak asal-asal. Contoh macam tadi, dia tak nak, dia jauhkan diri dia lekakan diri dia dengan aktiviti yang berfaedah. Sebab apa? Sebab tak nak mengulangi dosa dia. Satu ketika tertewas dia. Contohlah, tertewas dia, lepas hari ke 2 hari ke, dia dah lawan, terjatuh juga dia. Maka wajib bertaubat kembali seperti yang sebelum ni. Cukup syarat rukun penyesalan dan sebagainya. Bila dia taubat mengikut syarat rukun yang betul, dosa dia yang dia baru ulang tu pula, yang terulang tu, diampunkan pula oleh Allah. Dosa dulu dah habis dah. Bukan bermaksud bila dia terulang dosa yang baru, taubat yang dulu jadi cancel. Dah. Taubat yang dulu dah sah dah. Maka saya kena bertaubat kepada Allah dosa yang baru saya buat tadi. Selepas saya berlawan, berpegang, menahan dan sebagainya, terjatuh juga dalam maksiat, maka wajib saya bertaubat untuk mencuci dosa yang baru tadi, dosa besar yang baru tadi. Jangan kita faham bila kita terjatuh dalam maksiat, taubat yang dulu jadi terbatal. Tak, yang dulu sah dah.
dosa dulu habis dah. Faham nak tahu seterusnya ngaji tengok kitab tasawuf ni lah. Tu kita nak cakap macam tu. Bukan dengan semayang tu. Kecuali dalam semayang ada benda tadi dah. Kecuali dalam semayang sunat taubat tadi ada benda-benda tu. Niat, penyesalan dan gini-gini benda-benda tu ada dalam solat. Maka dia panggil taubat. Kalau setakat usolli sunat taubati Allahu Akbar, dalam hati ingat makan, dalam hati ingat sarapan, dalam hati ingat uti janai, dalam hati ingat anak bini, taknya taubat tu. Tu cuma semayang sunat. Tak menggugurkan dosa dia tolong sampaikan. Ni banyak kita dengar orang kata taubat ni semayang sunat taubat, semayang sunat taubat. Semayang sunat taubat ni semayang selepas daripada bertaubat tadi. Contoh kita dah bertaubat, dah mengaku bersalah, dah menyesal dan gian-gian cukup, maka sunat semayang. Nak mencantikkan lagi kita punya taubat tadi. Gitu cara dia. Jadi yang wajibnya bertaubat, bukan sembahyang sunat nama pun semayang sunat taubat. Semayang sunat taubat. Tak semayang sunat taubat, tidak dah panggil. Uti dah sampai. Okey, wallahu alam. Sebab tu semayang sunat taubat tak buat tak berdosa, tapi kalau tidak bertaubat berdosa. Tak bertaubat berdosa, tak buat semayang sunat taubat tak berdosa. Beza semayang sunat taubat dengan taubat. Dah cari tempat berhenti mana tu. Maka berkehendak ia kepada taubat. Jadi andai katalah kita ni, andai kata semayang kita betul, betul dah, kita dah belajar dah mengaji itu Z, faham dah daripada bab air ni semualah ni ringkas cerita dah ni. Bila dah belajar, dah mengaji, dah tahu dah syarat rukun semayang, akidah dah betul dah sekian, semayangnya sempurna dah. Jadi setiap kali semayang, kalau dia solat sehari itu 5 waktu, pendek katanya hari ini, walaupun kita ada buat dosa-dosa kecil, terpandang orang perempuan dan sebagainya, tengok aurat orang semua, makna gugur benda-benda tu. Sebab semayang tadi. Segala dosa-dosa kecil gugur. Katalah kita ada buat dosa besar, dahaka pada mak ayah kita. Contoh hari ni tadi, ada tertinggi suara dengan mak ayah kita. Dosa besar. Dosa kecil hapus dah. Dosa kecil dah gugur dengan sebab kemudian kita pergi jumpalah mak ayah kita ni, minta ampun, minta maaf, minta redha. Mak ayah kita ampunkan, gugur dosa besar. Makna ada dosa tak? Tak ada dosa. Pendek katanya, kalau kita muslimin mukminin ni banyak bertaubat, selalu bertaubat, sentiasa bertaubat dan mendirikan solat, insya-Allah matinya takkan bawa dosa. Sebab apa? Dah dicuci dengan solat dan taubat. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi lah. Nanti kawan insya-Allah pukul 9.30 ada kelas. 9.30 ada kelas satu lagi. Kawan-kawan kita alhamdulillah 600 lebih, alhamdulillah yang nak ikut kelas. Nanti pukul 9.30 ada kelas tauhid pula. Kitab tauhid pukul 9.30 lebih kurang 9.25 je boleh standby lah. Kadang saya sampai lewat sikit, 9.35, 9.40 sampai. Dia standby. Siapa nak join group boleh. Nak join group mana kawan-kawan kita? Tu tolong ajak kawan-kawan kita join group mengaji. Kita tak pilih siapa-siapa, kita ajak semua nak join group. Dalam group nanti kalian boleh tahu jadual kelas, kitab apa, pengajian percuma saja, tak ada bayaran yuran, tak ada apa-apa, mengaji je. Kita nak mengaji je. Bayaran dia mengaji. Ada orang tanya, Ustaz bayar berapa Ustaz kelas ni? Kalau nak ikut kelas ada bayaran? Tak ada. Bayaran dia mengaji bersungguh. Tu je. Tak ada yuran-yuran. Sultan Alhamdulillah, Masjid Putih, Masjid Putih. InsyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah dengan berkah majlis ilmu kita pagi ni, dengan berkah kemuliaan majlis ilmu, mudah-mudahan dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, segala dosa mak ayah kita, anak isteri kita, ahli keturunan kita, semuanya, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang dekat, yang jauh, yang kenal, yang baru kenal, semuanya lah. Semuanya tak terkecuali muslimin muslimat, mukminin mukminat.
ibu bapa kita dan keturunan kita yang ke atas, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu taala, keturunan kita hingga ke bawah sampai kiamat besok, mudah-mudahan sentiasa mendapatkan ampunan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah beri bimbingan zahir batin, membimbing kita ke jalan yang lurus, zahir kita dan batin kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur yang berkah, rezeki halal yang berkah, kawan-kawan yang berkah, kehidupan yang berkah, insya-Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Mari sama-sama kita belajar mengaji, dekatkan diri dengan Allah. Mudah-mudahan Allah redha kita, Allah terima kita, Allah ampunkan kita. Mudah-mudahan Allah rezeki kita husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah lahirkan daripada kita keturunan anak-anak yang soleh, yang solehah hingga kiamat, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, andai kata ada di kalangan kita yang sedang di dalam kesempitan, mudah-mudahan diberi kelapangan oleh Allah. Yang sakit, mudah-mudahan diberi kesihatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beri kita kesabaran, istiqamah belajar mengaji, sabar dalam belajar, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan. Jangan putus asa daripada rahmat Allah tu saja. Jangan putus asa. Ngaji sungguh-sungguh kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah redha kita dunia akhirat, insya-Allah. Dan tak lupa saudara mara kita di Palestin, di Lebanon dan di mana-mana sahaja, umat Islam yang dizolimi oleh orang kafir harbi, mudah-mudahan diberi perlindungan, keselamatan, kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemenangan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah taala menghancurkan sekalian musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina wa al-kutub wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna. Insyaallah kita ada 3 kelas lagi. Kelas duha nanti malam, kelas maghrib, dan satu lagi kelas lepas isyak pukul 9.45 malam. Jadi ada 3 kelas lah, duha, lepas maghrib dan lepas isyak pukul 9.40 lebih kurang gitu. Nanti jumpa lagi. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan. Amin ya rabbal alamin.